Jadi hari ini sebenarnya di studio ada juga topik menarik kita nak kongsikan. Ini bersempena dengan sesi pembukaan sekolah lah. Bagaimana sebenarnya terdapat bentuk-bentuk bantuan yang akan disasarkan, yang akan diberikan untuk ibu bapa yang tidak berkemampuan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Jadi topik ini berkenaan bantuan awal persekolahan. Di studio kami bawakan hari ini untuk bercakap berkenaan topik ini iaitu Dato' Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin selaku pengerusi eksekutif Yayasan Pelajaran Mara YPM. Apa khabar saat pagi? Selamat pagi, Syu, Ridwan. Alhamdulillah. Jadi Datuk, back to school. Kalau kita zaman kecil-kecil dahulu, kalau bulan 12 itu dah pergi ke koperasi sekolah beli buku sekolah, lencana sekolah. Ialah merupakan satu masa yang cukup gembira lah untuk dapat buku baru tulis nama balik kan. Jadi di bawah Yayasan Pelajaran Mara lah kan. Apabila adanya program back to school, saya difahamkan sejak tahun 2011 lagi lah. Mungkin boleh perincikan sedikit bagaimana bantuan itu berubah daripada tahun ke tahun sehingga ke tahun 2021 ini. Ya, terima kasih Syu dan Ridwan kerana menjemput Yayasan Pelajaran Mara ke RTM pada pagi ini. Pertama kali sukacita saya ingin memaklumkan back to school ni bermula 2011. Tapi untuk tahun 2021 ini kita membuat sedikit perubahan. Pertamanya ialah kita berikan peruntukan kepada pelajar-pelajar sekolah untuk tahun 2021 ini sebanyak 2.644 juta, melibatkan 4,400 pelajar yang bakal mendapat manfaat untuk program ini. Cuma kali ini kita memberikan penyaluran itu kepada Jabatan Pendidikan Negeri, terus kepada Pejabat Pendidikan Negeri melalui kerjasama Kementerian Pendidikan, dan pelajar-pelajar ini untuk sekolah rendah kita bagi RM50 dan untuk sekolah menengah RM70. Tapi mereka dapat memberikan peruntukan ini terus disalurkan kepada mereka untuk membeli barang-barang keperluan apa yang ada dalam beg. Sebelum ni, Syu, Ridwan, kita bagi contohnya kita bagi beg sekolah. Tapi perubahan kita buat kali ini, apa bezanya, kelainan dengan Yayasan Pelajaran Mara kali ini? Iaitu kita bagi keperluan apa yang ada di dalam beg sekolah itu. Seperti pelajar-pelajar boleh pergi beli buku sekolah di koperasi sekolah, boleh beli lencana, dan boleh beli t-shirt untuk program yang melibatkan co-curriculum mereka. Itu dalam lingkungan bajet yang telah kita bagikan. So kita tak bagi cash lagi untuk sesi persekolahan kali ini. Yang menariknya ialah setiap PPD dan setiap kawasan parlimen mereka akan mendapat lebih kurang 200 pelajar-pelajar. Kita berikan secara purata kepada semua kawasan-kawasan parlimen melibatkan 143 kawasan PPD seluruh negara termasuk di Labuan, Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Sabah dan Sarawak. Bila kita bercakap berkenaan dengan bantuan ini, dia tak lari dari sudut logistik lah. Maksudnya bagaimana bantuan itu sampai kepada golongan sasar, kepada mereka yang memerlukan. Sebelum ini, kita bercerita bahagian kenderaan dan juga berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk mengagihkan. Tetapi sekarang ini mungkin sedikit berbeza lah. Sebabnya banjir, COVID-19. Pandemik. Jadi bagaimana pihak YPM cuba untuk mengolah plan yang sudah pun dirancang pada tahun sebelum ini untuk membantu mereka memulakan sesi persekolahan ini di samping ada tekanan lain seperti banjir dan juga COVID-19. Ya, bila keadaan banjir dan juga pandemik yang luar biasa ini, saya berpendapat pertamanya bantuan mesti luar biasa. Pada waktu dan saat yang luar biasa. Pada ketika rakyat frontliners kita dan kerajaan menghadapi cabaran yang luar biasa ini, dalam keadaan kita melawan pandemik yang luar biasa ini, YPM berpendapat perlu ada pendekatan baru. Sebab itu kita melihat bahawa sebelum bantuan disalurkan, kita membuat penyelidikan dahulu bagaimana bantuan itu mesti sampai di kumpulan sasar. Sebab itu kali ini kita minta pandangan daripada Kementerian Pendidikan sebelum bantuan itu nak disalurkan. So Kementerian Pendidikan setuju bahawa bantuan itu disalurkan ialah melalui Jabatan Pendidikan Negeri dan terus kepada PPD. So soal logistik di kawasan-kawasan zon merah dan juga di kawasan-kawasan banjir itu kita terus salur kepada PPD terus. Kita tidak lagi membuat program-program secara besar-besaran seperti dulu. Cuma semalam ni kita buat program-program back to school ni di Parlimen Masjid Tanah kemarin, semalam di Parlimen Jempol, iaitu kita melihat kepada keadaan situasi semasa. Tapi untuk di Kelantan, di Pahang, di Johor misalnya, kita mengambil keputusan supaya
bantuan-bantuan ini kita mengambil kira soal zoning tempat yang kita nak pergi itu. Jika tidak dibenarkan keadaan semasa, kita tidak akan melaksanakan, tapi kita lebih kepada penyaluran itu kepada pihak PPD dan juga terus kepada pihak sekolah. Jadi untuk menyampaikan bantuan tersebut kepada golongan sasar yang telah pun disebutkan itu, siapa mereka dan bagaimana kriteria pemilihan untuk mendapatkan bantuan daripada YPM? Ya, terima kasih Ridwan. Yang pertamanya ialah bantuan yang mereka yang layak untuk terima back to school ni ialah Bumi Putra. Yang keduanya ialah golongan pelajar yang B40, kategori B40 yang terkesan dengan COVID. Ya, kadang-kadang hari ini orang melihat B40 itu dah menjadi lebih besar. M40 pun dah turun kepada B40. Sebab itu kita tak rigid sangat kepada B40 itu. Keperluan itu kita akan membuka secara lebih lebar lagi supaya tidak tertumpu sahaja kepada golongan B40 saja. Tapi yang lebih pentingnya ialah kumpulan sasar yang kita nak tunjukkan ini ialah data-data itu Ridwan Syu kita dapat daripada PPD dan juga Jabatan Perdana Negeri. Mereka yang akan salurkan kepada kita dan kita kembalikan kepada Jabatan Pendidikan dan juga JPN untuk penyaluran terus kepada pelajar-pelajar berkenaan. Selain pada program Back to School, apa lagi antara aktiviti dan juga projek kerjasama lain? Syu, dalam keadaan pandemik yang luar biasa ini, Yayasan Pelajaran Mara berpendapat mesti ada new deals program, tawaran-tawaran baru. Apakah bentuk-bentuk tawaran baru yang sesuai dengan pandemik yang luar biasa ini? Sebab itu Yayasan Pelajaran Mara berpendapat kita telah pun mula untuk membuat program digitalisation, digital. Dalam keadaan hari ini, pertamanya kita telah pun menumpukan kepada soal bagaimana bentuk tuition tu kita boleh digitaliskan, bagaimana program celik Al-Quran kita juga di antara produk baru kita akan laksanakan ke arah itu. Dan yang paling pentingnya ialah penumpuan tahun 2021 ni Yayasan Pelajaran Mara akan menumpukan kepada program miskin bandar. Program miskin bandar. Saya melihat kali ini ianya memberi tumpuan yang besar kerana program miskin bandar ini memerlukan kepada perhatian dan juga penelitian untuk membantu pelajar-pelajar yang berada di bandar ini. Yang perlu kita memberikan sedikit rasa perkongsian. Sebab itu di kawasan-kawasan PPRT yang di sekitar Lembah Kelang ini kita akan kenal pasti untuk membuat secara tuition percuma dan juga program celik Al-Quran. Supaya ada lonjakan pendidikan itu bukan sekadar tumpuan di peringkat luar bandar saja, tetapi kawasan-kawasan di PPR di kawasan bandar ini memberikan satu program yang melibatkan kepada masa depan mereka juga. Bermakna program-program tersebut akan dijalankan secara sendiri oleh YPM ataupun memang mendapat gabungan dan juga kerjasama daripada pihak lain? Ya, saya berpendapat di pihak YPM ini untuk kita memberikan kemudahan dan juga program-program, kita tidak boleh bergerak dalam keadaan silo lagi, tidak boleh bergerak dalam keadaan bersendirian. Saya berpendapat YPM dan juga agensi-agensi lain akan bekerjasama sekali dalam program-program yang berteraskan kepada Bumi Putra untuk melonjakkan pendidikan mereka. Hari ini saya melihat bahawa kalau kita dapat bergabung dengan agensi-agensi yang lain dan yayasan-yayasan yang lain, ianya lebih baik. Sebab itu pada kali ini YPM akan berkolaborasi, akan bekerjasama rapat. Pertamanya ialah dengan agensi-agensi di bawah Mara itu sendiri. Agensi-agensi di bawah Kementerian Luar Bandar dan juga dengan pemegang-pemegang taruh kita yang lain untuk bersama-sama bergerak sekali dalam soal pemerkasaan pendidikan ini. Sekali ini untuk pelajar dan juga kanak-kanak yang menerima bantuan daripada program Back to School ini pasti akan objektif utamanya adalah untuk membantu mereka dalam sesi persekolahan tersebut. Tapi selepas mereka menjangkau satu usia yang lebih matang, bagaimana sebenarnya program ini boleh membantu perkembangan kognitif mereka dalam menghadapi persekolahan dalam keadaan ataupun suasana yang tidak berapa kondusif untuk mereka. Jadi bantuan-bantuan ini pasti akan memberikan satu impak yang lebih positif terhadap pelajar-pelajar ini. Dan adakah terdapat antara mereka yang boleh memberikan sumbangan kembali kepada YPM ataupun negara secara amnya disebabkan oleh program-program yang dibantu daripada sesi persekolahan ini? Ya, untuk bagaimana pelajar-pelajar ini kembali untuk membantu YPM, kita menubuhkan alumni YPM.
alumni YPM ni penting, Ridwan, kerana inilah kapasiti mereka untuk kembali untuk melihat bahawa apakah peranan mereka yang telah pun berjaya untuk kembali bersama-sama dengan YPM untuk membantu YPM. Saya ingin memaklumkan pada pagi ini, sukacita dimaklumkan bahawa YPM telah pun menubuhkan task force pasca banjir. Task Force CSR Pendidikan Pasca Banjir melibatkan agensi-agensi di bawah MARA sendiri, dan juga kita telah pun berjumpa dengan alumni YPM, jawatankuasa mereka untuk bersama-sama menjadi sukarelawan. Seperti yang Syu sebut tadi, bersama-sama menjadi sukarelawan untuk bergerak untuk membantu bangsa-bangsa banjir di parlimen-parlimen yang telah kita pilih. Keutamaan Yayasan Pelajar MARA untuk menubuhkan Task Force Banjir Pendidikan CSR ini ialah penumpuan kepada pelajar-pelajar yang mengambil SPM yang tak lama lagi. Supaya program pasca banjir itu, Ridwan, Syu, ianya lebih penting kerana bagaimana psikologi pelajar-pelajar yang akan kembali ke sekolah ini. Jadi sukarelawan-sukarelawan yang telah pun berjaya, yang berada dalam data kita sebagai success story YPM ini, akan memberikan turun ke bawah, memberikan sesi kaunseling di samping memberikan bantuan kepada pelajar. Ianya penting untuk dijadikan inspirasi kepada mereka untuk berjaya di masa depan nanti. YPM bukan satu badan yang biasa-biasa. Berpuluh-puluh tahun telah pun membentuk golongan-golongan yang hebat di Malaysia, malah teknokrat-teknokrat yang hebat juga di Malaysia dibentuk oleh YPM. Mungkin sedikit ucapan kata-kata akhir dan juga harapan Datuk sendiri untuk masa hadapan kita pula bagaimana sekarang? Ya, kena ingat bahawa yang paling pentingnya YPM ialah akan terus mencari, memburu dan mengejar potensi, bakat dan watak anak-anak untuk melonjak pendidikan ke masa hadapan. Bukan soal kemiskinan lagi, Ridwan dan Syu, tapi Yayasan Pelajar MARA ianya ialah untuk menjadi pelengkap untuk mencari mereka yang boleh berpotensi untuk berjaya di masa hadapan untuk dijadikan contoh dan inspirasi kepada pelajar-pelajar yang lain nanti. Adakah mereka mempunyai cara sekiranya mereka terlepas daripada senarai untuk mendapat bantuan daripada program Back to School itu? Adakah terdapat cara? Kalau Datuk boleh kongsikan dengan ringkas. Mereka boleh menghubungi kita di www.ypm.org.my. Mereka juga boleh mengikuti kita di Instagram dan juga di Facebook dan juga di Twitter YPM nanti. Okey. Baik, ringkas saja maklumat semua di hujung jari. Terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan program yang dikelolakan di bawah Yayasan Pelajaran MARA YPM. Ya, dan seterusnya kita akan ke cerita pagi Negeri Perlis tentang